Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua murid-murid tahun 5 Seriti Hijangkang. Hari ini kita tak akan buat Google Meet lah. Hari ini Ustaz buat video je. Okey, hari ini kita akan sambung untuk pelajaran yang baru. Pelajaran yang ketiga berkenaan perjanjian Hudaibiyah. Di dalam unit 1 berkenaan dengan sebab perjanjian Hudaibiyah. Okay, baik, semua boleh buka muka surat yang ke-28. Okey, ini Ustaz buat by slide. Jadi kamu boleh tengok sahaja mengikut dalam buku teks. Kamu tengok by perenggan. Ini Ustaz dah ringkas-ringkaskan, kamu boleh tengok buku teks sambil-sambil kamu tengok video yang Ustaz telah buat ni. Okey, baik, kita akan mulakan. Okey, pada perenggan pertama. Okey, kita tengok Pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi Muhammad telah bermimpi masuk ke Mekah. Nabi Muhammad bermimpi masuk ke Mekah. Baginda bermimpilah masuk ke Mekah bersama para sahabat, melakukan tawaf dan melakukan umrah. Kemudian baginda menceritakan kepada para sahabat berkenaan dengan mimpi tersebut. Kemudian orang-orang Islam sangat gembira, terutamanya kaum Muhajirin, kerana bagi mereka mereka dapat kembali ke kampung halaman mereka. Kaum Muhajirin ialah kaum orang Mekah. Okey, seterusnya. Okey, dalam perenggan seterusnya, pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, Nabi Muhammad telah keluar bersama-sama 1,500 orang menuju ke Mekah. Okey. Mereka pergi ke Mekah. Mereka tidak membawa sebarang senjata. Mereka membawa pedang yang tersarung hanya untuk keselamatan diri. Mereka datang ke Mekah bukan untuk berperang. Jadi mereka hanya membawa pedang dengan tujuan untuk keselamatan diri mereka. Okey. Okey, seterusnya. Ketika sampai di sebuah tempat yang bernama Hudaibiyah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berhenti. Kemudian baginda telah mengutus Osman bin Affan menemui pembesar Quraisy. Okey, yalah, bila kita dah datang ke tempat orang, kita kena berjumpa dengan ketuanya. Jadi Rasulullah mengutus Osman bin Affan untuk bertemu dengan pembesar Quraisy. Okey, kemudian apa yang berlaku? Tetapi Osman telah ditahan dalam tempoh yang lama. Bila Rasulullah meminta Osman bin Affan untuk pergi berjumpa pembesar Quraisy, Osman telah ditahan dan ada yang menyatakan bahawa beliau telah dibunuh ketika dalam tempoh, sebab ialah lama sangat kan Osman kena tahan. Jadi ada yang mengatakan bahawa Osman telah dibunuh. Okey, seterusnya. Apa lagi bila dah jadi macam tu kan? Orang-orang Islam bila dah dapat berita mengenai yang Osman bin Affan telah dibunuh, orang-orang Islam berkata apa? Mereka akan menuntut bela dan bersedia jika berlaku peperangan. Namun sebenarnya beliau tidak dibunuh tetapi ditawan. Osman bin Affan sebenarnya tidak dibunuh oleh orang Quraisy, tetapi beliau hanya ditawan. Oleh demikian, peperangan tidak akan berlaku dan dibatalkan serta-merta kerana mereka mendapati bahawa Osman bin Affan sebenarnya tidak dibunuh tetapi ditawan. Seterusnya, orang Quraisy telah menghantar utusan kepada baginda untuk apa? Ialah bila orang Quraisy ni pun ada rasa pelik juga. Kenapa tiba-tiba Rasulullah nak datang ke Mekah? Jadi orang Quraisy menghantar utusan kepada Rasulullah nak bertanyalah kenapa kedatangan Rasulullah datang ke Mekah. Okay, kemudian baginda menjelaskan yang tujuannya hanya untuk menunaikan umrah. Itulah antara sedikit cerita berkenaan dengan sebab-sebab perjanjian Hudaibiyah. Okay, Alhamdulillah selesai. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini.
Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video Ustaz. Kita jumpa di lain waktu pula insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.